salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan berkenaan dengan sifat-sifat tanah. Bersama kita hari ini iaitu Dr. Lim Chu Kat dan Brian. Hai. Untuk membincangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan sifat-sifat tanah. So, semua sedia maklum bahawa tanah merupakan sumber-sumber jadi yang sangat penting di Malaysia. Dan kita semua tahu yang tak semua tanah boleh digunakan untuk pertanian. So, Mr. Ryan, boleh tak you terangkan sikit berapa peratus tanah boleh digunakan untuk pertanian? Ya, di dalam Malaysia terdapat hampir 60% ditanam dengan tanaman. Okey. Dan jenis tanaman yang paling banyak kat Malaysia, tanaman apa ya sebenarnya? Berdasarkan laporan statistik dari Jabatan Statistik Malaysia, pada tahun 2019, pokok kelapa sawit merupakan penyumbang utama sektor pertanian sebanyak 37.7% dan diikuti oleh pertanian lain-lain. Wow, gitu rupanya. Okey. Dr. Lim, okey, antara sifat-sifat yang menentukan kesuburan tanah, boleh tak Dr. Lim terangkan sedikit? Okey. So, sebelum saya meneruskan secara lanjut, biar saya berikan tuan-tuan dan puan-puan definisi tanah tu. So, seperti Nisa yang nyatakan tadi tu, tanah ialah sumber alam semula jadi. Di mana bahan semula jadi ini dia terdiri daripada dua jenis unsur penting. Satu ialah unsur mineral dan kedua ialah unsur organik. So, unsur mineral plus unsur organik ini dia kumpul sekali, then we have this tanah. Jadi di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah, saya ni bukan soil scientist, saya bukan saintis dalam pakar tanah. Jadi mungkin saya ada sedikit konsep kesilapan lah. Tapi tak apa, saya akan kongsikan pengalaman saya sebagai seorang agronomis semasa saya melawat ladang-ladang ataupun tengok kegiatan ekonomi pertanian. So, memang ada berbagai jenis tanah di Malaysia lah. Tapi hari ini kami bukan kata nak terangkan jenis-jenis tanah. Tetapi sebaliknya hari ini kami akan discuss tentang sifat-sifat tanah. Jadi sifat-sifat tanah ni ada beberapa sifat. Pertama ialah sifat fizikal, kedua ialah sifat kimia. So sifat fizikal ini berkaitan dengan contohnya tekstur dan juga struktur tanah. So tekstur tanah ini ialah nisbah ataupun pelatus kandungan pasir, lepas itu tanah liat dan juga another one is kelodak. Lepas itu structure itu bermaksud bagaimana tiga jenis kandungan ini dia hold together, dia kumpulkan aggregate together. Jadi semua ni dia sangat penting karena kalau texture tu di mana kalau tanah tu bersifat terlalu berpasir, jadi strategi kita letak baja ataupun kandungan nutrien tu berbeza dengan di mana satu tanah di mana kandungan tanah liat dia tu lebih banyak. Jadi secara amnya tanah yang mempunyai kandungan tanah liat yang banyak, clay content yang higher itu dia boleh mengekau air lebih banyak lah berbanding dengan tanah yang berpasir tu. Jadi saya sudah terangkan ada untuk sifat fizikal kita ada karakter texture dan juga karakter struktur. Selain itu kita pun ada warna tanah. Jadi warna tanah pun ada kepentingannya. So warna tanah di mana yang warna terang itu macam orange lah, yellow lah, kuning tu dia bermakna tanah tu memang ada sistem pengairan yang baik. Kalau tanah tu dia color dia lebih hitam sikit, jadi maknanya tanah tu ada banyak unsur organik lah, organic matters. Dan kalau tanah tu dia color kelabu lah, grey sikit, itu maksudnya dia ada problem dengan drainage lah. Sistem pengairan bagi tanah tu tak begitu baik lah. Okey, lepas sifat fizikal kita ada sifat kimia. Sifat kimia ialah contohnya seperti pH tanah tu. Kalau pH tanah tu terlalu asid, jadi itu bukan begitu sesuatu tanaman lah. Dan kita pun ada salah satu lagi sifat ialah cation exchange capacity, CEC. CEC ini secara ringkas ialah kapasiti tanah tu untuk memegang nutrien tu. Kalau CEC tu tinggi, maksudnya dia boleh pegang nutrien tu dengan lebih kuat lah. Jadi semua ni sebenarnya kita hanya boleh tahu karakter-karakter sifat-sifat ini melalui kajian tanah, di mana saintis dia kena ambil sampel tanah dan buat kajian lah. Okay, terima kasih Dr. Lim. So Brian, macam mana kita nak ambil sampel tanah tu dan apa yang test yang perlu kita lakukan? Ya, biasanya for kita angkat sampel tanah, kita akan sediakan satu prop yang panjang dan kita cucuk itu prop ke dalam tanah dengan tegak dan
masuk dalam tanaman yang kita set, then kita boleh dapat isi tanah-tanahnya. Dan untuk proceed to the experiment. So biasa eksperimen kita akan buat parameter yang terutamanya adalah pH tanah dan isi. Lagi yang Dr. Lim tadi cakap tu CEC, itu Cation Exchangeable Capacity. Lagi kita akan buat tentang carbon organic. Kita akan buat fosfor yang boleh di extract ataupun jumlah phosphorus. Dan lagi kita akan juga buat tanah texture dan jumlah nitrogen content dalam tanah itu. Terima kasih diucapkan. So sampai di sini saja perbincangan kita berkenaan sifat-sifat tanah. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lim dan juga Mr. Brian untuk perkongsian pada hari ini. Untuk anda semua, jangan lupa untuk follow Facebook kami dan terima kasih.